Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang bermaksud, ambillah daripada harta mereka sedekah yang akan menyucikan mereka, yang akan membersihkan mereka darinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan tentang perkataan sadaqatan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan bahawa sadaqatan di sini adalah zakat yang wajib. Mereka menjelaskan bahawa perkataan tutahhiruhum, membersihkan mereka, ianya bermakna bahawa dengan menunaikan zakat, dengan memberikan sedekah, ianya dapat membersihkan seseorang itu yang telah menunaikan sedekah dan zakat itu dari sifat-sifat yang dikeji. Seperti sifat tamak, sifat bakhil, sifat nafsi-nafsi iaitu mementingkan diri sendiri. Dan para ulama juga telah menjelaskan perkataan wa tuzakkihim biha, dan dengan menunaikan zakat dapat mensucikan harta mereka. Yang dimaksudkan di sini, para ulama telah menjelaskan bahawa harta benda, kekayaan yang ada pada kita, ianya bercampur dengan harta orang lain. Walaupun pada hakikatnya kita lihat bahawa itu adalah harta milik kita. Pada hakikatnya, pada luarannya, pada zahirnya, itu adalah harta yang sudah kita penat lelah mendapatkannya. Tetapi dalam ajaran Islam, segala harta yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik kita. Harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, sebenarnya ada bahagian, ada hak orang lain melalui kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, dengan menunaikan zakat, ianya dapat mengajarkan kita untuk bersikap seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah bersifat ihsan, merasakan belas kasihan terhadap orang lain. Dan itu dapat membersihkan diri kita, jiwa kita dan hati kita. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang baru saya bacakan tadi. Dan dengan menunaikan zakat, ianya bukan perkara yang merugikan. Ianya bukan perkara yang sia-sia. Ianya bukan bermaksud bahawa ibadah kita, amalan kita hanya menguntungkan orang yang mendapatkan harta itu. Tidak. Dengan menunaikan zakat, dengan sendirinya membawa berkat buat kehidupan kita. Memberikan kebaikan, keberkatan buat harta benda, kekayaan yang kita miliki. Pada dasarnya seakan-akan kita memiliki harta itu, tetapi pada hakikatnya itu adalah kekayaan, harta benda yang sepatutnya dikongsi buat orang-orang lain, buat orang-orang yang memerlukan juga. Seperti fakir miskin dan sebagainya. Asnaf yang telah ditentukan pada pemberian zakat. Para jemaah yang dirahmati Allah, ibadah menunaikan zakat ada banyak fadilahnya. Salah satu fadilah memberi, menunaikan zakat, iaitu ianya dapat mengutuhkan institusi masyarakat. Menunaikan zakat ianya dikenali sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah, iaitu ibadah harta benda
yang berkaitan, yang memberi kesan kepada sosioekonomi ataupun hidup kemasyarakatan. Ianya mengajarkan kita yang mempunyai harta, yang mempunyai kelebihan, mempunyai kemewahan untuk selalu peka, untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk tidak berlepas tangan sahaja tanpa melihat situasi di sekeliling kita. Dengan perasaan ataupun dengan rasa kepekaan yang ada pada kita ini, maka kita tahu bahawa ada orang-orang di sekeliling kita yang dalam keadaan memerlukan, tidak berupaya, tidak mempunyai kemewahan seperti kita. Mereka perlulah kita bantu supaya institusi masyarakat kita akan menjadi lebih kuat dan utuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di era pandemik COVID-19. Pada keadaan kita yang sekarang ini, kita lebih digalakkan untuk tidak berhubungan yang banyak bersama orang lain, apatah lagi dengan berjabat tangan. Untuk rakyat Singapura, kita boleh menunaikan zakat secara talian dengan melawat www.zakat.sg. Kita pun boleh menunaikan zakat dengan cara PayNow ataupun dengan cara kad debit. Selain dari itu, rakyat Singapura juga boleh menunaikan zakat dengan menggunakan mesin AXS yang ada di merata Singapura. Banyak platform telah disediakan buat kita untuk menunaikan zakat dengan cara yang lebih selamat, dengan cara yang lebih aman. Para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, adakah dengan cara kita menunaikan zakat secara talian, secara online, ini memberikan kebaikan, memberikan keberkatan? Atau adakah keberkatan itu semakin berkurang dengan cara yang seperti ini? Bukan dengan cara bersemuka, bukan dengan cara berjabat tangan dan sebagainya. Nah, di sini para jemaah sekalian, keberkatan itu adalah kebaikan ataupun luasnya kebaikan. Kalau kita menunaikan zakat ataupun menunaikan apa sahaja ibadah yang kemudiannya dapat memberikan keamanan, keselamatan, bukan sahaja buat diri kita, bahkan buat orang lain, ini adalah sebuah kebaikan. Menunaikan zakat melalui talian ataupun bersemuka, ianya tidak ada perbezaan dari sudut keberkatan kerana ianya adalah sebuah kebaikan. Bahkan dengan cara talian lebih memberikan keselamatan dan keamanan. Ianya boleh dilihat sebagai cara yang lebih digalakkan, cara yang lebih baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, zakat itu adalah wajib. Kita tahu kebaikan zakat itu sangat banyak. Dan kita tahu antaranya adalah ianya akan mengukuhkan institusi kemasyarakatan, akan mengukuhkan umat, akan mengukuhkan bukan sahaja diri kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Kita peka bukan sahaja tentang diri kita dan keluarga kita, bahkan kita peka, kita prihatin, kita ambil tahu tentang orang lain di sekeliling kita. Ini adalah ajaran Islam. Ini adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita ilmu dan kebijaksanaan untuk kita melakukan ibadah berpandukan apa yang telah diajarkan oleh syariah Islam, berpandukan objektif syariah yang memang hanya menginginkan kebaikan buat semua orang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan istiqamah dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.